Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini adalah rakaman video untuk model adequacy checking bagi chapter 2 dan chapter 3. Jadi kita nak habiskan kita punya syllabus lah. Jadi sebelum tu bagi yang Muslim kita akan memulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, sekejap saya nak test suara sekejap. Okey, bolehlah. So hari ini kita akan ulang balik kita punya example tapi dengan menggunakan Minitab dan kita akan interpret lah model adequacy checking. Cumanya saya ada share file zip file untuk Minitab dekat grup WhatsApp. So kamu download dan kamu akan dapat dalam bentuk zip file lah. Okay, so nanti open. Maksud saya install dulu. So kamu akan kena pergi dekat WinRAR. WinRAR ni adalah untuk kamu extract files. Okay, sebab dia macam ibarat kita zip file. So bila kita nak buka, kita kena unzip file. So nak unzip file ni kita kena extract lah. So kamu kena extract. So dan kamu pilih extract files. Lepas tu pergi dekat sini tekan OK lah. Dan dia akan proses. So bila awak extract file tu, dia akan keluar Minitab lah. Okay, macam ni. Dia akan keluar. So nanti awak set up je, tekan double click set up. So nanti awak boleh gunakan Minitab ni macam biasalah. Set up. Lepas tu crack ni kamu akan ada dia punya file. Okay, sekejap Okay. So dia ada instruction kamu tak boleh update app ni. Kalau kamu update nanti crack ni akan hilang lah. So kamu kena baca lah dia punya instruction macam mana nak install. Kamu kena turn off virus sebab sebelum kamu extract tu dia akan ada antivirus yang akan buang file crack tu. So kamu kena turn off dulu antivirus baru boleh extract files. Tengok dia ada ajar extract macam mana. Okay, nanti kamu ikut je apa step by step yang ada dalam tu. Instruction diberi oleh seller, jadi awak kena ikut lah. Okay, so yang tu saya tak nak ajar. Yang tu awak kena explore sendiri macam mana nak install crack version. Okay, sekarang kita open Minitab. Okay, biasanya kalau dia minta update, kamu jangan update lah macam yang diberitahu tadi. So kalau dia suruh update, kamu cancel je. Okay, so dia akan open macam ni lah. Okay, sekarang kita pergi balik kepada saya akan ajar step by step menggunakan Minitab. Okay, first refer pada example yang ada dalam chapter 2. Okay, untuk plasma etching experiment kita ada data untuk Y. Okay, so Y adalah response. Okay, Y adalah response di mana response tu adalah dekat dalam kolom ni. Ini adalah Y ataupun kita panggil dia sebagai response variable. Tidak balas Okay, so apa yang awak nak kena buat adalah awak kena masukkan semua data response ni ke dalam Minitab satu persatu mengikut treatment. Okay, mengikut treatment, satu baris treatment, lepas tu masuk lagi barisan yang kedua treatment. Maksudnya setiap treatment tu kamu masukkan satu persatu. Okay, so kita tengok dekat Minitab ni saya ada ajar
Okay, awak tengok kat sini. Kalau tak nampak, awak zoom in je. Okay. So, di sini saya buat terbalik sebenarnya. Sepatutnya saya tulis RF power tu dekat belah kiri. Okay, so tak apa. Untuk ni, awak tulis treatment awak adalah RF power dalam watt. Okay. Lepas tu ni adalah response kamu lah. Response. Okay. So RF power ni kan kita tengok dekat dalam example tu dia ada 160 kan. 160 watt. So 160 watt ni adalah yang pertama. So dia ada berapa observation? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 observation. So awak pergi buat 5 kali, awak copy, awak paste sebanyak 5 kali. Okay, kalau awak tak nampak data ni, awak pergi buka dekat tengah-tengah ni. So dia keluar sini. Lepas tu 180 watt. Okay. Copy dan buat 5 kali. 200 watt sebanyak 5 kali dan 220 watt sebanyak 5 kali. Lepas tu isikan respon satu persatu ikut urutan. First 575, kedua adalah 542. 542. So isikan 575, 542 dan sebagainya. Okay. So disebabkan ni video, awak boleh isilah dan skip bahagian ni. Okay, bila dah isi data, kan, awak pergi dekat statistik, okay, pergi kat statistik, pergi dekat ANOVA, pergi dekat one way. Sebab kat sini, ni untuk chapter 2 tau. Chapter 2 adalah analisis untuk single factor. So, awak buat gunakan one way. Okay, so nanti awak tengok dekat slides ni, saya ada ajar insert the data, the Minitab adalah step pertama. Lepas tu step kedua adalah use the one way ANOVA in the Minitab. So ini chapter 2 And then pilih kat sini respond data are in one column for all factor labels. Sebab kita dah letakkan semua response tu dalam satu kolom yang sama. So nanti response ni awak letak Y iaitu response. Manakala factor ni adalah dia punya treatment. Okay, so baca kat sini, observe rate ni adalah Y untuk response dan treatments adalah untuk factor column. Jadi, dah isikan tu jangan tekan OK sebab awak kena pilih. Awak kena pilih graph. Okay, 3, 4 ni select graphs. Okay, graph kat sini. Lepas tu pilih residual plots ni 4 in 1 sebab kita nak semua graph. Okay, pilih 4 in 1. Awak boleh untick interval plot sebab kita tak perlukan pun interval plot ni. Okay, tekan OK. Lepas tu pilih comparisons. Okay, graph ni untuk awak buat model adequacy checking. Okay, graph adalah untuk buat model adequacy checking. Tapi untuk comparisons ni adalah untuk awak buat yang ada Tukey test, ada Fisher test, ada Dunnett test. So dia boleh terus on the spot. Kamu buat benda tu terus, tak perlu nak buat satu-satu tapi terus siap buat comparisons between treatment means. So awak terus dipilih comparison, awak terus siap-siap pilih 3 ni. Kan kita ada buat comparison yang 3 method tu kan. So adalah kat sini. Dia akan keluar sekali jawapan. Lepas tu macam Dunnett test ni dia ada control mean tau. Control mean hari tu kalau perasan dalam notes kan, kita letak control means tu adalah control mean adalah mean 4. So buka balik buku teks dekat sini. Okey, pergi dekat comparison mean. Okey. Comparison mean adalah dekat Dunnett ni. Comparing treatment means with a control, Dunnett. Okay. So awak tengok dia pilih
treatment 4 considered as a control. So treatment 4 tu adalah 220 watt. Okay. So awak pilih 220 watt sebagai control mean. Okay, pilih kat sini. Okay, lepas tu result ni awak tickkan test. Okay. Tick test to get the results of comparison treatment pair of means. Okay. Settle. Lepas tu klik OK. Okay. Nanti awak akan dapat jawapan. Okay. So kita tengok jawapan dia. Kat sini awak boleh tengok jawapan dia 72210 untuk total. Okay. So kalau awak buka balik notes. Okay. Buka balik notes. Dia punya ANOVA dia. Ni ANOVA dia. Sekejap Dia dah jauh sangat. Okay. Sini So tengok kat sini. Akan dapat 72210 untuk total. So yang ni dia siap bundar lah 72210. Lepas tu jawapan dia jangan risau, dia akan automatically bundar. Tapi yang ni dia tak bundar lah sebab ini kita buat manual calculation kan. So dia tak ada apa-apa pun. Still jawapan betul. Okay, so error dia 5339 dan RF power adalah treatment iaitu 66871. Okay, dia round off sahaja. And then kamu tengok degrees of freedom dia ada 3, 16 dan 19. Sama adjusted MS adalah mean square value. So mean square value dia ada sama 290.2 dan 333.7. F null dia adalah 66.8, P value dia adalah 0. Okay. So jawapan dia sama kat sini awak boleh nampak. Nanti awak boleh insert je ANOVA output daripada Minitab yang ini. Awak boleh copy sahaja gambar. So tengok saya buat, saya outcomekan dia punya ANOVA. Lepas tu awak boleh tengok dia ada method dia gunakan hypothesis testing. So hypothesis testing ni mesti ada dekat atas sekali lah. Dia dah letakkan kat situ. So awak boleh tengok dia gunakan alpha 0.05. Okay, dan awak boleh tengok dekat sini juga dia bagi banyak tau maklumat. Awak boleh nampak dia ada setiap individu tu dia ada mean. Okay, awak tengok dalam notes tu dia ada average tau. Kan, dia ada average ni. So awak boleh tengok 551.2, 587.4. So semua tu jawapan dia sama. Dan akhir sekali awak akan dapatlah Tukey, awak dapat Fisher, awak dapat Dunnett. Okay, dan yang paling penting adalah residual plot. Okay, so kita tengok satu-satu. Okay, so awak dah dapat jawapan summary ni. Okay, awak dah dapat. Mean awak dah ada. Lepas tu awak dah ada ANOVA. So dah cukup lah sebenarnya. Tapi nanti dalam exam biasanya pelajar akan kena interpret daripada model adequacy checking. Kat sini interpretation of the outputs. So dia ada 3 perkara lah yang awak kena, dia ada 6 markah tau. Setiap satu graf ni 2 markah. So awak kena huraikan apa yang awak faham. So saya nak bagi tahu hari tu kat sini adalah normal probability plot. Ni yang first Normal probability plot ni apabila kalau awak lihat dia ada satu garisan merah di gambar ni. Garisan merah ni menunjukkan jika residual plot, jika residual plot tu dia hampir dengan garisan merah, maksudnya residual tu adalah normal. Normal apa? Normally distributed. Dia ditaburkan secara normal. Okay, so awak boleh bacalah ayat dia. The residual plot lies closer to the red line shows that the residuals are normally distributed. So dapat 2 markah kat situ. Okay, so itu cara awak nak interpret daripada normal probability plot. Dan kalau awak lihat, kalau contohnya ada dot-dot yang dekat luar line merah tu jauh sangat tersasar, maksudnya dia ada outliers. Awak boleh tambah ayat tu. However, there are some outliers located further than the red line.
So awak boleh bagi tahulah apa yang awak nampak. Dia sebenarnya kan interpretation ni dia jadi senang sebab awak boleh bagi tahu apa yang awak nampak. Dan di situlah ada markah. Tapi kita fokuskan kepada residual sahaja. Residual tu adalah error. Okey, residual ni adalah error. Error plot lah. Plot titik ni kan. Itulah yang dia nak. Kamu bagi tahu je. Lepas tu graf yang kedua adalah versus fit. Fitted value Residual fitted value. Okey, apa tujuan kena ada graf residual fitted value? Okey. Residual fitted value ni macam saya ada mention hari tu, dia tak ada pattern tau. Dia mestilah it must not have any pattern. Okey, maksudnya dia tak boleh ada apa-apa pattern ataupun trend. Kalau awak tengok ni, dia adalah random sebab awak tak dapat kenal pasti pun ni bentuk apa. Kan? So awak boleh cakap dia tak ada pattern lah. So dia boleh awak boleh cakap the residual plot shows that they are randomly distributed. Itu yang sangat penting. Sebab dia tak ada pattern. Lepas tu bila dia random, dia ada constant variance. Maksudnya dia ada variance lah, dia ada serakan tu. Variance tu maksud cerita variance tu ada serakan. So bila ada serakan maksudnya semua ada serakan. Constant variance. Dia tak ada pattern. Okay. Ada sesetengah like graph. Kalau contohnya dia bagi graph macam ni kan, dia punya garisan tengah dia kat sini residual 0 line merah. Lepas tu dia punya plot dia tu awak boleh nampak plot dia macam ni. Ni plot. Okey, plot dia banyak-banyak kat tengah daripada daripada kecil macam ni dia membesar. Tapi dia punya bentuk tu dia macam apa orang panggil? Bentuk yang teropong halo tu. Teropong yang macam ni something lah macam tu. Kalau dia buat bentuk macam ni, maksudnya dia non-constant variance. Kalau awak nampak bentuk macam ni lah, non-constant variance. Sebab dia berbentuk seperti dia ada pattern lah kat situ. Lepas tu awak boleh nampak dia punya plot dia macam menaik, memanjang. Ada pun plot dia macam menaik je kan. Itu pattern trend. Okay, so dia mestilah tak boleh ada benda macam tu. So kalau biasanya dalam DOE, awak akan jumpa graf macam ni, awak bagi tahu je the residual plot shows that they are randomly distributed and has constant variance. Dapat 2 markah. Okay. So itu awak kena ingat lah. Okay, dan last sekali, perkara yang paling penting adalah awak boleh tengok dekat sini. Sama juga konsep macam tadi. Versus fitted kan. Sekarang residual observation order. Okay. Residual observation order ni maksudnya adalah awak tengok dia tak ada pattern juga. Macam saya cakap lah benda sama. Tak ada pattern, tak ada trend. Menunjukkan bahawa awak tak boleh kenal pasti pun dia ni ada hubung kait. Maksudnya benda tu secara random kan. Jadi dia adalah independen, dia berdikari sebab dia tiada ada hubung antara satu sama lain. Dia tidak berkait antara satu sama lain. Maksudnya dia independen lah. Awak boleh cakap dia random lah kat situ. The residual plot shows that there are no trend or patterns indicates there are no trend or patterns indicates that the residual are independent. Okay, kalau contohnya ada pattern, contohnya dia punya pattern macam ni. 1, 2, 1. Lepas tu 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Makin ke kecil. So yang ini, dia awak boleh nampak dia ada puncak, dia ada macam tajam, pendek, tajam, pendek, tajam, pendek. Itu dia punya ni, kita panggil dia sebagai pattern. Okay. Lepas tu awak boleh nampak dia punya trend dia makin jatuh. Kan? So dia ada trend. So kalau awak jumpa graf yang macam tu, awak boleh terbalikkan ayat ni. The residual plot shows that there are trend or pattern indicates the residual are dependent. Okay, the residuals are dependent. Terbalikkan je.
Okay. Tapi disebabkan DOE, design of experiment, awak akan selalu jumpa graf yang macam ni. Okay. So bila awak selalu jumpa graf macam ni, awak kena hafal lah ayat dia. The residual plot shows that there are no trend or patterns indicate the residual are independent. So 3 ayat ni tolonglah awak fahamkan. Okay. Dan benda ni adalah common untuk semua DOE punya output. Tapi ingat, tak semestinya semua jawapan adalah sama. Okay. Kadang-kadang benda ni boleh jadi pattern. So hati-hati kau kena analisis betul-betul graf ni. So nanti awak try buat model adequacy checking untuk soalan latihan yang chapter 2 lah yang awak pernah buat selama ni. Okay, awak try je. Masukkan data, lepas tu cari model adequacy checking. Itu je lah. Senang je kan model adequacy checking. Selebihnya adalah jawapan untuk awak kena pasti betul tak awak buat jawapan tu. Betul tak manual calculation awak. Okay, so kita semak Tukey test. Tukey test hari tu awak buat kita buat manual calculation kan. So kalau awak nak bandingkan jawapan, awak boleh pergi dekat buku teks ni, awak cari dekat bahagian comparison means. Okay. Awak pergi dekat Tukey test. Ni apa? Kan. Ni. Comparison among treatment means. So kalau awak tengok di sini, kita ada Tukey test. So Tukey test ni dia guna jawapan apa? Ni kontras. Bukan. Comparing class of treatment means. Okay ni. Comparison. Okay. So ni adalah illustrate Tukey test example 3.7 muka surat 99. Awak tengok jawapan di sini. The differences of the averages. Differences of pair of means. Okay, awak ambil nilai positif dia sahaja. 36.2, 74.2. So awak tengok di sini dekat kawasan Tukey test. Okay, awak boleh tengok di sini. Tukey test ni, tengok min 1 tolak min 2, min 2 tolak min 1 ataupun min 1 tolak min 2 lah. Difference dia adalah 36.2. Okay, so dekat sini awak boleh tengok lah 36.2, 74.2 dan sebagainya. Awak tengok jawapan je. Tujuan guna Minitab ni untuk awak semak jawapan je sebenarnya. Untuk model adequacy checking je yang awak akan ada interpretation. Okay. So awak boleh tengok kat sini dia punya jawapan macam ni lah. Dan macam mana awak nak buat apa orang panggil? Macam mana awak nak buat decision, nak accept atau reject. So kalau awak tengok di sini, dia bintangkan semua. Kenapa dia bintangkan semua? Sebab dia reject null hypothesis. Dia reject null hypothesis untuk semua sebab awak tengok kat sini. Output ni. Okay. Saya buka dekat notes ni saya zoom, saya conteng. Awak perasan tak ada line putus-putus ni? Okay. Ni. Line putus-putus ni menunjukkan kalau kalau contohnya Tukey test tu dia tidak melanggar garis putus-putus ni, maksudnya kita reject null hypothesis. Okay. Min, kan kita buat hypothesis testing kan? Min 1 sama dengan min 2 sama dengan min 3 sama dengan kosong, betul tak? Silap. Tau 1, tau 2 sama dengan tau 3 sama dengan tau 4 sama dengan kosong, betul tak? Maksudnya kat sini ini adalah H null. Faham tak? H null di sini, ni H null. Kalau setiap Tukey test ni tidak mencecah garis putus-putus, maksudnya kamu reject H null, kamu accept H1. Faham kat situ? So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pair of means. So ni min 1 tolak min 2, ni min 1 tolak min 3 dan sebagainya. Awak kena tengok setiap pairs of mean tu. Lepas tu awak tengok. Kalau dia semua tidak melanggar garis putus-putus, maksudnya awak reject null hypothesis bagi semua pair of means. Sebab tu dekat dalam textbook tu dia reject semua null hypothesis. Sebab tak ada satu pun yang langgar garis putus-putus. Faham sama juga dengan Fisher LSD method. Tengok, mana ada langgar kat sini. So benda tu sama. Sebab tu kalau awak tengok textbooks, awak tengok dekat sini, dia punya
dia punya example pun dia reject semua. Tengok bintang, 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 semua bintang. So dia reject semua null hypothesis. Dan akhir sekali awak tengok dekat Dunnett test. Oops, ni 2K, ni Fisher. Ni Fisher ni Fisher. Ni awak tengok Dunnett. Dunnett ni kenapa dia punya jawapan negatif? Sebab kita buat min 4 tolak min 1 tolak min 4, min 2 tolak min 4, min 3 tolak min 4. Dia maksudnya nilai kecil tolak nilai besar lah, dia dapat negatif. Tapi benda tu saya cakap dia tak ada apa-apa efek pun. Cumanya boleh lihat differences dia punya tu adalah tersasar jauh. Dan kalau awak tengok buku teks pun, ni awak tengok nilai dia semua tinggi kan. Negatif, negatif, negatif semua tinggi. So dia punya jawapan pun jauh tersasar. Tapi dia tidak include kosong di situ, bermaksud kita reject null hypothesis bagi semua pair of mean. Sebab tu dia kata all differences are significant. Okay. Jadi untuk pengetahuan semua, bila kita reject null hypothesis, maka treatment mean tersebut is significant. Significant tu sangat penting lah. Kalau dia reject null hypothesis, maksudnya treatment mean tu sangat penting untuk kita wujudkan ataupun untuk kita test. Okay, sangat penting untuk kita test. Okay, faham jadi awak boleh faham lah di sini. Oh, macam tu ke nak cari Dunnett test, Tukey test, Fisher LSD method dekat Unitab. Senang je dapat jawapan. So awak dah tahu dah apa yang awak buat selama ni, jawapan awak sebenarnya betul. Okay, cumanya Minitab ni membuktikanlah jawapan awak. Okay, so habis dah model adequacy checking. Okay, chapter 2 sahaja yang akan ada 3 graf ni. Okay, sebab chapter 3 kita cuma ada satu graf normal sahaja. Yang lain kita tak ada lah. Okay, so tengok ini kalau kita ada belajar lagi topik iaitu Bartlett and Levin test. Yang ini saya tak nak bagi tahu sangat lah, tak nak explain sangat sebab Bartlett atau Levin test ni kita adalah test yang sama. Cumanya kita Levin ni kita hari tu kita tertangguh kan. So boleh check lah jawapan dia, buat benda yang sama. Tapi tadi awak guna one way kan. Sekarang kita nak test for equal variance untuk Bartlett atau Levin. Sebab kalau awak tengok nota Bartlett atau Levin, okay, kalau tengok nota Bartlett atau Levin tu dia test for equal variance. Okay. Yang ni statistical test for equality of variance. So awak guna Bartlett test ataupun awak gunakan modified Levin test. So nanti kalau awak tengok dia punya jawapan dia dekat sini, awak pilih ANOVA test for equal variance dan awak akan pilih lah benda yang sama, respon data macam tadi lah. Okay. Lepas tu awak akan dapat output macam ni. Output macam ni dia menunjukkan bahawa dia akan bagi awak gambar, lepas tu dia akan bagi awak jawapan summary lah. So apa yang perlu lihat adalah p-value sahaja. P-value ni maksudnya kan kita guna alpha equals to 0.05. So kalau contohnya p-value is larger than 0.05, then kamu reject apa? Kamu akan silap. Sekejap Okay. So kalau awak lihat di sini, kalau contohnya p-value is larger than 0.05, then the apa ni awak punya comparisons tu dia tak overlap lah. Maksudnya dia punya sekejap, saya rasa silap ni. Silap saya punya interpretation ni. Untuk yang Levin lah. Saya try
respond factors. Okay. Okay, kita reject semua null hypothesis testing untuk yang Bartlett test dengan Levin test. Sebab kalau awak tengok nota ni pun, kita pun kita tak, oh dia punya ni Oh, hari tu kita buat example, dia kata dia tak reject kan. Itu saya pelik. Sebab um, untuk pengetahuan semua, dia lain sikit tau. Kalau contohnya p-value lebih besar daripada 0.05, maksudnya kita accept null hypothesis. Which mean dia punya variance tu tak ada. Faham tak? Kan kita punya H null kita kan, variance 1 sama dengan variance 2 sama dengan variance 3 sama dengan variance 4, betul tak? Maksudnya dia punya variance tu tak ada sangat pun. Kalau awak tengok kat sini, dia punya kedudukan dia pun lebih kurang je. Dia punya apa ni, dia punya apa range dia, okey, kita panggil range dia dekat-dekat je semua. Maksudnya apa yang dekat tu adalah 10 dengan 40, lepas tu something belas dengan 50, dia tak jauh sangat. Lainlah kalau awak cakap yang ini barisan ni kecil. Okey, kecil sampai sini. Lepas tu tiba-tiba yang ni macam ni. Lepas tu yang ni macam ni. So dia punya variance tu ada, faham tak? Dia punya serakan tu ada. Tapi kalau macam awak tengok ni, alamak, ini dia punya ukuran dia macam sama panjang je semua. So dia punya variance tu kurang. Faham maksud saya? That's why kalau awak tengok kat sini, kalau nak senang, awak tengok p-value je. P-value ni kalau besar, dia punya nilai lebih besar daripada alpha, maksudnya kita accept null hypothesis. Dia tak sama tau macam awak buat F null. F null dengan p-value tak sama tau. Kalau awak ambil F null, awak kena compare dengan F alpha, betul tak? Kan ingat lagi tak? F alpha V1, V2. Awak kena compare antara dua ni. Kalau F null lebih besar daripada F alpha, maka awak reject, betul tak? Tapi kalau awak guna p-value, p-value lebih besar daripada alpha, maka awak akan accept. Dia macam terbalik. So hati-hati. Benda ni awak akan belajar masa subjek ARA. Awak akan tengok table punya output. So awak kena consider p-value dengan f-test. Okay, f-test dengan p-value tak sama tau. Hati-hati Dia vice versa, dia terbalik. Sebab tu saya tak nak ajar sangat lah untuk apa modified Levin test punya ANOVA. Okay. Sebab nanti pelajar akan confuse. Tapi kalau you all faham konsep ni, p-value lebih besar alpha, maka kita accept null hypothesis. Dan kalau kita guna F null lebih besar daripada F alpha, kita reject null hypothesis. Kalau awak faham yang ni, maksudnya okey lah, tak ada masalah. Alright? Okay. Selesai chapter 2, saya nak go through kepada chapter 3. Okay. Untuk chapter 3, awak boleh buka notes sekali, randomized block design. Yang ni saya dah isikan data siap-siap. So awak boleh tengok dia punya step by step. Refer to the example 4.1. So ini adalah datanya. So awak masukkan data macam yang saya ajar tadi. Cumanya cara nak masukkan tu awak tengok di sini. Saya susun ikut treatment dulu. Lepas tu saya susun ikut blocking. Sebab tadi kita ada treatment sahaja, lepas tu response, betul tak? Sekarang kita blocking. So kita letak dulu treatment. Okay, awak tengok kat sini. Treatment dia ada 5 tak salah saya. 5 ke 4. Treatment dia ada 4. So bila treatment dia ada 4, awak tengok blocking dia ada 6. So setiap satu treatment ni awak ulang sebanyak 6 kali. So awak tengok di sini. Okay. Satu treatment ni awak ulang sebanyak 6 kali. Lepas tu awak ambil treatment yang kedua, awak ulang sebanyak 6 kali. Treatment ketiga awak ulang sebanyak 6 kali, 6 kali. Lepas tu awak buat blocking ni, awak buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulang balik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab kalau awak tengok notes tadi tu,
yang apa ni, dia punya susunan dia ni, awak letak macam mana, awak letak data dia, kat sini awak letakkan 8,500 ni sebanyak 6 kali. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu awak letak 1, 2, 3, 4, 5, 6. So awak ulang. So sebab tu dekat dalam Minitab tu awak kena buat macam yang saya tunjukkan tu lah. Okay, awak kena buat macam ni. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa yang masa chapter 2 tu saya tak letak apa ni dekat sini, dekat kolom yang kedua untuk observation. Sebab kalau awak letak nanti benda tu akan jadi blocking. Faham tak? Kalau awak tak letak, benda tu akan jadi treatment sahaja. Sebab tu kita letak kolom ni menunjukkan dia adalah faktor. Okay, so faktor pertama adalah treatment. Faktor kedua adalah blocking. So ini adalah two-way inilah. Okay, sorry, ini adalah one-way blocking. So awak tengok kat sini response dia. Awak susun ikut urutan 90.3, 89.2 macam biasa. Okay, ni 90.3, 89.2 dan sebagainya. Awak susun je. Okay, so ini saya tutup. Saya buka yang chapter 3 punya Minitab. Yang ni saya dah set isi tau. Sebab benda ni banyak. Okay, so RCBD Untuk RCBD ni, awak tengok saya dah isikan data macam ni. Okay, lepas tu pergi dekat stat, ANOVA. Lepas tu pergi dekat general linear model. Kalau chapter 2, awak guna one way dengan test for equal variances. Tapi untuk chapter 3, awak akan guna general linear model dan fit linear model. Okay, fit general linear model. Sebab apa? Sebab dia kata model the relationship between satu atau lebih faktor dari dan juga response. Maksudnya kita ada banyak faktor lah dekat situ. Kita ada treatment, kita ada blocking. So dia lebih daripada satu. Okay. So nanti dah isikan. Okay. Masuk kat sini. Tengok step tu fit the general linear model ANOVA in the Minitab. Lepas tu insertkan response sebagai respon. Y sebagai respon. So kita tengok. Set ANOVA. General linear, fit linear. Okay, yang ni awak letak respon. Factors ni awak letakkan treatment, iaitu extraction pressure. Lepas tu awak tekan blocking. Lepas tu tekan graph. Pilih 4 in 1. Okay, buat macam tadi. Okay, sebab kita ada treatment dengan blocking. Ni treatment, ni blocking. Okay. So, awak pilih 4 in 1. Lepas tu akan dapat ni lah graph. Okay, awak akan dapat model adequacy checking dan jawapan dia. Yang penting adalah jawapan dia sebenarnya. Sebab nanti dalam group project awak kena tahu output dia yang mana. Okay, ini ANOVA. So tengok macam saya cakap tadi lah. F value dia 8.11 dan F null dia adalah 5.25. So awak tengok dalam apa ni, dalam notes awak boleh tengok. Okay. Mana notes? Okay, ni ANOVA dia. So awak nampak kita akan tengok F null ni kita lebih besar daripada F table. So kita reject the null hypothesis. Macam dalam yang hari tu yang kamu salin lah. Kita reject null hypothesis. Tapi awak tengok p-value dia. P-value dia kecil. Betul tak? Dia macam dia berlawanan. Kalau awak tengok kat sini. Kita ambil 8.11. Sorry. F null lebih besar daripada F 0.05, 3, 15. Betul tak? So kita cakap yang 8.11 tu lebih besar daripada F table. F table dia diberi adalah 3.24 something lah kan? Macam itulah. So 3 point something lah, 3.29 ke 3.4 lah. Tapi dia lebih besar lah F null tu So kita tulis reject null hypothesis. Ingat tak latihan hari itu? Yang kamu salin notes hari itu masa kelas. Okay. So kalau tengok p-value dia kecil. 0.002 lebih kecil daripada 0.05 alpha. Betul tak? Alpha dia 0.05 kan, lebih kecil. So kita pun cakap benda yang sama, reject null hypothesis. Sebab tu saya cakap benda tu dia macam terbalik.
Okay, benda tu dia terbalik. Awak kena faham konsep dia. Awak kena faham gunakan p-value macam mana, awak kena faham gunakan f-null macam mana. Okay, p-value is less than alpha. Alright. Lepas tu, awak tengok apa ni? Dekat sini, jawapan dia semua betul. Okay, awak tengok jawapan dia dekat dalam textbook 480.31. Okay, dalam ni pun 480.3. Dan yang lain pun betul. 109.9, 192.3, 178.2. So, betul lah semua ni. Okay. Lagi, kalau awak lihat, ni ada Latin square, sama juga. Insert data, Latin square design. Okay, Latin square pun, awak tengok kat sini, saya buat macam biasa, letak dulu treatment. Untuk soalan ni, awak boleh baca lah example ni kan. Yang ini adalah treatment. Treatment ni adalah raw material. Lepas tu blocking ni adalah operators. Lepas tu Latin ni adalah A, B, C, D, E. So awak letak ikut urutan. First awak letak treatment. Okay, treatment ni awak susun. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi awak susun by treatment. So treatment ni berlaku sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 kali. So awak ulang satu tu sebanyak 5 kali. Nampak Ada 5 kali kat sini. Lepas tu 2 pun ada 5 kali. 3 pun ada 5 kali. 4 ada 5 kali. 5 pun ada 5 kali. Lepas tu blocking ni 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang balik 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu ulang balik 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk blocking. Lepas tu awak tengok pula dekat Latin. Latin ni awak kena hati-hati. Masa awak ulang balik 1, 2, 3, 4, 5 tu awak kena baca huruf dia. A, B, C, D, E. So awak tengok A, B, C, D, E. Tapi dia akan mula balik dengan B sebab bacaan seterusnya adalah B. Faham So awak kena tulis ikut bacaan. B, C, D, E, A. So awak tulis B, C, D, E, A. Sama juga C, D, E, A, B. Awak kena tulis sama lah. C, D, E, A, B dan seterusnya. Pun sama juga untuk data dia. A sama dengan 24. So yang last kali mestilah respon. Iaitu data dia. Okay. Alright. So sama je. Gunakan konsep yang sama. Statistik ANOVA dengan General Fit Linear Model. So, pilih respon sebagai Y, iaitu rocket for problem. Lepas tu faktor ni awak pilih treatment. Lepas tu awak pilih blocking, awak pilih Latin. Pilih 3 lah maksudnya. So, ada treatment, blocking, Latin. Pergi dekat graph, awak pilih 4 in 1, tekan OK, dapat jawapan. Okay, so jawapan ni awak ambil yang dalam slide ni awak tengok. Kita tengok dah tekan semua jadah ni. Lepas tu awak tengok dia ada jawapan. So jawapan ni awak bandingkan dengan jawapan manual calculation. Mesti sama dari segi DF, daripada sum of squares dan mean squares. P-value dan F-value. F-null lah. Okay. Okay, sama juga dengan Greco-Latin squared. Greco-Latin squared ni awak just tambahkan sahaja. Macam tadi, 1, 2, 3, 4, 5 tu awak ulang sebanyak 5 kali. Lepas tu awak ulang blocking 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Latin ni awak salin balik macam tadi. Susunan ni macam mana. Lepas tu Greek-nya pula macam mana. Okay, Greek-nya, kalau awak tengok dekat notes ni. Okay, Greek ni adalah. Mana Greek ni? Greco-Latin. Ni Latin. Ni. Kalau tengok di sini. Tak apalah saya awak tengok kat nota nilai. Senang sikit. Lepas A adalah alpha, lepas B adalah gamma. So awak kena susun alpha, gamma. Lepas tu epsilon, beta dengan delta. So epsilon, beta, delta. Lepas tu diikuti dengan beta, delta, alpha, gamma, epsilon. Beta, delta, alpha, gamma, epsilon. So awak kena susun Greek letter ni ikut urutan yang awak susun tadi. Okay, lepas tu data dia tu awak anjakkan je lah yang data tadi tu kan. Lepas tu buat benda sama, statistik, ANOVA, general linear, fit linear. Lepas tu awak pilih lah Y sebagai rocket problem. Factors ni awak ambil treatment, lepas tu awak ambil blocking.
awak ambil Latin, lepas tu awak ambil lagi Greek. Faham maksud saya? Okay, so awak pilih 4 pula. Treatment, blocking, Latin, Greek. Ada 4 Pilih graph, ambil 4 in 1, tekan OK. So dapat jawapan. Okay. Ni adalah jawapan dia lah. So boleh bandingkan. Kalau awak gunakan dia punya konsep, awak akan nampak error dia makin berkurang lah. Yang ni 128 untuk Latin, lepas tu Greek co-Latin akan dapat 66. Sama macam manual calculation. Okay, selesai untuk chapter 3. Lepas tu last sekali adalah BIBD. Okay, BIBD adalah ni lah. Balance, incomplete, blocking, design. Okay, so I'll refer example 4.5 ni. Okay, tapi cara isi data dia sama je. Awak isi je lah macam biasa. Okay, isi je macam biasa. Treatment ada 4. So, setiap treatment berlaku sebanyak 4 kali. So, tulislah 1 tu 4 kali. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. So, semua treatment ni berlaku sebanyak 4 kali. Blocking ni pula awak ulang balik. 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Ulang balik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Buat macam tadi. Tapi disebabkan dia incomplete sebab ada value yang tak ada dalam tu, so awak letak value yang tak ada tu sebagai ni macam multiply ataupun star kat situ. Awak letak je. Okey. Sebab itu menunjukkan nilai dia missing values. Kalau awak biar kosong nanti dia akan tulis missing. So kita tak nak yang tu. So awak letak bintang. 73, 74, bintang, 71 dan sebagainya. Awak susun. Lepas tu buat benda yang sama ikutkan step yang saya tunjuk dalam slides. Okay, gunakan general fit linear model. Okay, lepas tu awak isikan treatment dengan blok macam biasa. Nanti dia akan automatically bagi jawapan lah. Tapi ada sedikit penambahan. Masa awak buat statistik ANOVA general fit linear ni, kan awak pilih response kan. Lepas tu factors ni awak pilih treatment dengan blocks kan. Tapi awak pergi dekat graph, awak akan pilih 4 in 1. Lepas tu awak pergi dekat random atau nest. Kenapa? Sebab kita nak adjustkan value. Ingat tak yang saya ajar BIBD ni ada adjusted treatment. So apa yang awak nak adjust adalah ini. Ini adalah fix. Untuk blocking ni awak letak random. Okay. So tekan OK. OK, nanti awak akan dapat jawapan dalam ANOVA. Tapi ingat tau, saya ada bagi tahu di sini. ANOVA dalam Minitab akan calculate untuk jawapan bagi adjusted values aja. Maksudnya, kalau awak tengok kat sini, ada perkataan adjusted sum of squares. Adjusted sum of squares maksudnya, SS treatment dalam bracket adjusted. Yang formula ada Q squared tu kan? Yang kita buat susah-susah kan, formula hari tu, semalam tu. So, itulah nilai yang ada dalam ni 22.75. So bukan yang nilai SS treatment bukan. Dia tak akan letak jawapan tu dalam ANOVA. No. Sebab kita dah gunakan random atau nested value. Okay, so hati-hati. Jawapan dalam ANOVA ni adalah untuk adjusted value sahaja. Tapi jawapan error dengan jawapan total tu sama. Betul. Okay. Right. So hati-hati Note that the ANOVA eliminated SPSS will calculated for adjusted values only. And it will be different with manually calculation. Okay, so itu sahaja chapter 3. Saya harap awak dapat buatlah untuk Minitab ni. Untuk soalan yang awak pernah belajar dengan saya lah. Terutamanya exercise. Dan saya harap awak dapatlah buat satu kesimpulan ataupun interpretation berkenaan dengan normal probability plot. So nampak kan residual dia berhampiran dengan red line kan. So boleh cakap yang residual are normally distributed. So benda tu akan jadi kebiasaan. Okay. Sama juga dengan versus fits. Versus fits ni awak boleh bagi tahu dia tak ada pattern. So bila dia tak ada pattern, dia adalah constant variance. Sama juga dengan versus order ni pun sama. Dia adalah independent sebab dia punya tiada trend, dia punya tiada pattern. Okay. So yang ini awak cakap dia independent.
The residual are independent. Yang ini awak cakap the residual are constant variant, has constant variance. Lepas tu awak boleh cakap yang ni adalah residual are normally distributed. Ini adalah keyword dia. Tapi awak bagi tahu lah kenapa. Sebab dia punya berhampiran dengan garisan merah. Yang ni sebab apa? Sebab dia tiada pattern dan dia adalah randomly distributed. Lepas tu yang ni apa sebab? Sebab dia tiada trend, dia tiada pattern. Okey, itu sebab-sebab dia. Awak kena nyatakan sebab sekali. Sebab setiap graf ni dua markah. Okey, so saya harap awak boleh buatlah untuk Minitab ni. Tak perlu hantar. Tapi dalam Padlet tu, saya nak awak buat apa yang ada dalam notes ni. Faham tak? Dalam Padlet kan saya ada sediakan apa ni dalam Padlet tu awak boleh tengok. Model adequacy checking. Ni dekat sini kan. Yang ni awak dah hantar dah. Tapi dekat bahagian model adequacy checking ni awak belum buat lagi. So nanti awak buat dalam Word, awak PDF kan. Okey, pakai screenshot sahaja jawapan output yang ada dalam Minitab masing-masing. Tapi bukan awak follow je instruction dalam slide ni, tapi maksud saya apa yang awak kena submit tu adalah chapter 2 punya exercise. Okey, chapter 2 punya exercise hari tu saya tengok yang mana Okey, awak buat yang 3.7, 3.10. Lepas tu sekali dengan Fisher LSD dengan Dunnett punya test. Okey, hanya itu sahaja. Levin tak payah. Okey, Levin tak payah. Awak buat apa ni? Model adequacy checking, awak interpret ayat dia sekali. Lepas tu awak buat Fisher LSD, Dunnett dengan Tukey test. Okey, untuk 3.7 dengan 3.10 sahaja. Untuk yang chapter 2. Okey. 3.7 dan 3.10 sahaja. Lepas tu sambung buatkan untuk yang soalan 4.3 dan 4.4. Hanya itu sahaja. Untuk comparison chapter 3 dia tak ada Dunnett test, dia tak ada Tukey test, dia tak ada Fisher LSD. So untuk chapter 3, untuk exercise 4.3 and exercise 4.4 tu awak just buat model adequacy checking sahaja dan interpret 3 graf tadi tu. Okay, so akan ada 3 graf untuk 3.7, 3 graf untuk 3.10, 3 graf untuk 4.3, 3 graf untuk 4.4 untuk model adequacy checking beserta dengan Tukey test, Dunnett test, Fisher LSD test untuk 3.7 dan 3.10. Okay. So itu awak compile dalam satu PDF. Awak buat dalam Word, awak screenshot output, lepas tu awak pastekan dalam Word, lepas tu awak huraikan dalam Word lah, lepas tu awak PDF kan Right. Itu awak submitkan terus dekat model adequacy checking. Sebab ini dia terus combine chapter 2 dengan chapter 3. Untuk chapter 4, hari tu ada yang tanya saya untuk tugasan Dr. Haida hari tu kan. Macam mana nak buat? Benda tu sama je. Awak interpret benda yang sama je. Tapi cara teknik nak buat tu awak kena tengok YouTube. Okay, awak cari how to construct model adequacy checking for interaction. Okay, sebab chapter 4 tu dah masuk interaction. Okay, interaction. So awak search dekat YouTube banyak ada interaction. Dia punya cara tekan-tekan tu lain, tapi cara isi data tu sama. Cara interpret pun sama. Okay? Right. So itu sajalah kelas saya, recording pada malam ni. Jadi saya tamatkan kelas dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Okey, sekian terima kasih. Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi. Semoga berjaya untuk test 2.